the element P, Q, R with their respective proton numbers. Siapa mau masuk? P proton number 16, Q 23, R 28. Give the electronic configuration and draw the orbital diagram for element P, Q, P and Q. Orbital diagram ni yang box tu lah. Electronic configuration juga orbital diagram ni. Jadi yang dia maksudkan electronic configuration yang sebenarnya dia nak SP DF notation. So untuk P SPDF notation dia P 16 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4. Orbital diagram one S2 2S2 2P6 3S2 3P4 1 2 3 4. Untuk P, untuk Q 23 proton number. One S2 2S2 2P6. Ada soalan ke? Madam, Uh-huh. dekat kami punya buku dia tulis 25. Boleh ke? Yang Q tu. Yang R betul? Yang R betul. R betul. Dekat lampu lah 25 Ya. 3S2 3P6 4S2 3D5. Orbital diagram S2 2S2 2P6 3S2 3P6. Tak ingat tak dah. S2 saya boleh berubah.
So S2 3D 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semua sama tak? Madam nak tanya apa ni? Boleh? Kenapa 3 D tu yang belakang yang Q25 yang 3D tu? Kenapa apa? Kenapa dia macam satu bukan sekali? Oh, sebab D orbital tu kan degenerate orbital. Dia akan follow Hans rule. Kan? Hans kata untuk degenerate orbital, electron must be filled singly first before pairing up. Maksudnya singly first before pairing up tu, dia akan isi single. Kalau ada tiga je lah. Kalau ada 4 sampai sini. Kalau ada 5 sampai sini. Kalau ada 6 elektron lagi sampai sini. Lepas itu maksudnya dia akan isi single dulu untuk 5 kotak tu. Lepas tu kalau ada lagi elektron, dia akan patah balik dan isi lagi dia punya pasangan dia. Faham tak? Okay, baru faham. Faham. Bagus. Itu untuk soalan nombor 6. 6.2. Draw the shapes of the orbitals that accommodate the valence electrons for element P and Q. Okay, sebelum tu, benda ni sebenarnya valence electron ni akan belajar dalam chapter 7, chemical bonding. Tapi buat soalan tu dah keluar kan valence electron ni, tapi tak tahu pula valence electron yang mana, dan takut you all misconcept. Sebab masa sekolah, daripada you all punya previous knowledge, apa yang you all faham dengan valence electrons? Elektron yang duduk paling luar. Elektron duduk paling luar. Jadi valence shell yang jauh pada nukleus. yang paling jauh pada nukleus, outermost elektron, outermost shell dia punya valence shell ke outermost shell? Dia sama je. Saya rasa sama je valence shell dengan outermost shell. Tak ingat. Saya belajar dalam BM. Tapi dia duduk yang paling outermost, yang paling hujung lah. Hujung. Kalau nak tahu Kalau benda tu. dalam BM dia panggil elektron terluar. Kan? Okay. Shell terluar kan. Okay. Sebenarnya ada 2 term yang selalu student confuse. Satu, valence shell dan valence electron. Saya tulis sini ya. Valence shell. Dalam valence shell tu ada valence electrons. Satu lagi, outermost shell. Dalam outermost shell ada outermost electrons. So apa? Ada beza dua-dua ni. Outermost shell maksudnya shell yang paling luar. Bukan valence shell. Outermost elektron tu adalah elektron paling luar, elektron terluar. Kalau kita tengok dekat P dengan Q tadi, untuk P yang inilah dia punya outermost shell. So dalam dia tu ada 4 elektron tu. 4 elektron ni adalah outermost elektron. Untuk Q, outermost shell dia 4s. Sebab apa 4s? Sebab definition untuk outermost shell ni shell yang paling luar. Antara
4s dengan D. 4s ni kan daripada akhbar kata elektron akan diisi pada aras tenaga yang lebih rendah. Dulu dah penuh baru pergi ke orbital energi tinggi. Jadi menurut data eksperimen akhbar, dia dapati 4s orbital ni rendah daripada 3D. Sebab tu elektron diisi 4s dulu baru ke 3D, walaupun 4 lebih besar N dia. Okay, yang dimaksudkan akhbar tu semasa orbital tu masih kosong. Once elektron terisi dalam 4s, dia akan automatik lebih tinggi daripada 3D. Maksudnya masa kosong 4s rendah dari 3D, bila ada elektron 4s tinggi daripada 3D. Sebenarnya lepas kita buat SPDF notation ataupun orbital diagram, kalau melibatkan 4s dan 3D macam ni, lepas isi habis tu kita kena pindahkan dalam penulisan kita tu lah. Kita padam, kita letak 4s 2 kat sini. Yang ni pun sama juga. 4s ni letak muat. 4s tu kita letak dekat hujung lah. Kita buang yang ni, pindah ke depan. So sebenarnya outermost shell adalah 4s. Kita tengok tak muat tepi ni ha. Siapa menumbuk sambal tak terlumak Bunyi apa tu? Jadi 4s ni kita tulis dan dia 4s2 kat depan. Yang ni pun sama, lepas siap kita pindahkan balik ke ada setengah buku dia biarkan pendudukan asal tu. Tapi nanti bila you all belajar ionization energy, bila dia nak keluarkan elektron daripada highest energy level, outermost shell, selalu student akan tersilap, dia akan keluarkan daripada 3D kalau tak pindahkan tempat lah, sebab dia nampak 3D kat ujung. Sedangkan sebenarnya 4s ni akan naik energy level dia akan jadi outermost shell, elektron patutnya keluar daripada 4s yang. So untuk yang macam Q tadi yang melibatkan 4s dan 3D, outermost shell dia adalah 4s. So dalam 4s ni adalah outermost elektron. Ada dua lah outermost elektron. Tu outermost elektron. Okay, macam mana pula dengan valence shell, valence elektron ni? Daripada definition, sebenarnya valence elektron tu adalah elektron yang terlibat dalam chemical bonding. Dalam chemical reaction. Jadi, dan dia dapati untuk P block elemen, elemen P ni duduk dalam P block. P block elemen, valence elektron dia ataupun elektron yang terlibat dalam chemical reaction adalah 3s dan adalah S dan P. So sebenarnya ini adalah valence shell dan di dalam dia adalah valence elektron. Ada 6 valence elektron. Untuk Q pula tadi, outermost shell dia 4s, tapi didapati daripada eksperimen 3D elektron pun terlibat dalam chemical reaction dia. 3D D dan S.
3D dan 4S. Jadi sebenarnya yang ini adalah valence shell. Dan di dalam valence shell tu adalah valence electrons. Ada 7. 5 tambah 2, 7 valence elektron. So, bila dia nak, macam soalan yang dia minta ni, draw the shape of the orbitals that accommodate the valence electron for element P and Q. Kita satu-satu tengok P dulu. Elemen P tadi, orbital yang terlibat adalah 3 S dan 3 3P. P. Kita tengok balik dalam 3P ni, kadang-kadang tak penuh semua elektron, maknanya ada orbital yang tak terlibat. Ya, 3P kan ada PX, PY, PZ. Tapi untuk P tadi, untuk P, elemen P, tiga orbital dia terlibat. PX terlibat, PY terlibat, PZ pun terlibat. Jadi awak kena lukis tiga-tiga tu. PX, PY, PZ. Jadi untuk P ada 4 orbital yang kita kena lukis. Tak kisahlah dalam tu ada 1 elektron ke 2 elektron ke, bentuk orbitalnya sama. So, kita lukis untuk 3P. Macam yang itu kita bincang tu, bila kita nak buat orbital shape, kita kena start dengan axis. Dan untuk soalan yang sama, kita kena kekalkan axis yang kita pilih. Awak pilih Z untuk yang vertikal ni, yang ke sini ni X, yang ke sini ni Y. Jadi untuk 3 lagi orbital pun mesti sama. Untuk lukis bagi nampak angle dia yang betul, kita kena bagi lukisan ni, kan kita buat bentuk silang ni. Ada student dia buat macam ni, macam sama. Nanti lukisan nak nampak tak jadi ni. Dia pandangan dia atas sikit. Kita buat pandangan depan. Pandangan depan bagi ada jarak sikit macam tu. Kat sini bagi jarak sikit. Baru nampaklah Z ni berdiri, Y dan X ni baring pada satah. Itu untuk satah. Untuk axis dia, label siap-siap takut lupa. 3S. Nak label kat mana, selalunya kita label kat bawah lah. 3S. Lepas tu 3PX, 3PY, 3PZ. Mungkin dia siap-siap dulu. PX. Lepas tu baru kita lukis orbital dia. Sorry. 3P Z. 3S. Mungkin besar sikit lah sebab N sama dengan 3. Bulat ni. Dan jangan lupa lorek. Kalau nak penuhkan, nak macam color pun boleh juga. Lepas tu 3PX. Bagi radius dia sama macam 3S tadi sebab N dia sama. PX pada paksi X.
Korek. 3PY. 3PZ. Siap untuk P elemen. Untuk Q pula, Q tadi melibatkan 4S dan 3D. 4S dan 3D. 3D dalam Q, 3D ni semua orbital terlibat. Maksudnya 3DXY, 3XZ, 3YZ, 3DX squared Y squared, 3DZ squared. Jadi kena lukislah 5 tu. Semua ada 5. Ini ada 1. Dan radius untuk 4S ni bagi nampak lebih besar daripada 3D. Sebab N 4S ni lebih besar daripada 3D. Boleh lukis sendiri kot. Ingat lagi tak macam mana lukis? Ingat. Ingat? Ingat. Buat. Kalau ingat, cikgu tak tunjuk lah. Okay. Jangan lupa buat yang dia punya apa tu? Empat. Yang satah tu. Satu. Dah. Empat. Yang 3 tu, DSY, DSZ, DYZ tu. Dari putus-putus tu. Boleh. 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 Nombor nombor 6, 7. Tadi. An element N has proton number 22. Explain how Hans rule, Pauli exclusion principle and alpha principle are used in the placement of electrons into the orbitals for N. Dua soalan. Soalan yang kedua ni kita tengok nanti. Kita tengok yang ni dulu lah. First. Yang first ni. Itu dia jawapan ni lah. Bagi dia punya definition ya. After principle states that electron must occupy available orbitals of lower energy first before they fill orbitals of higher energy. By following the Aufbau diagram. So diagram tu buatlah diagram ni. Yang ni dia buat dengan komputer ni. Jadi kalau buat mungkin kita buat yang biasa tu lah. 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F and so on. Lepas tu tunjuklah yang arrow tu ni diagram dia. Lepas tu sambung jawapan dia. Thus the order for N configuration ataupun thus the order for
electronic configuration of N is as follow. 1s2 to s2 bla 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 bla. Lepas tu habislah untuk off-bound. Lepas tu cerita pula tentang poly. Poly exclusion principle states that there are no two electrons in the same atom can have the same four quantum numbers. Electrons in a given orbital must have the same value n, l and m, but they must have different value of s. Tak payah, tak apa. Only two values of s are possible. Panjang ni. Yang tak begitu pun tak apa. Consider the element n which has two electrons in 1s. The quantum numbers for these two electrons are yang ini. Oh, okay. Maksudnya dia nak bagi tahu dalam atom yang sama takkan ada set of four quantum numbers yang sama. Walaupun dua elektron tu duduk dalam orbital yang sama, dia cuma akan ada n, l dan m yang sama. Tapi S dia tetap tak sama. Satu positive half, satu lagi negative half. So nak menunjukkan yang memang takkan ada lah elektron yang sama dia punya set tu exactly. Maknanya takkan ada 100 positif setengah, satu lagi elektron pun 100 positif setengah. Sebab bila duduk dalam orbital yang sama, spin dia akan jadi opposite direction. So dia akan jadi 100 positif setengah, 100 negatif setengah. Faham tak yang cikgu masukkan? So kalau nak masukkan ayat yang kedua ni pun boleh lah. Untuk lebih faham. And then Hans rule states that the most stable arrangement of electron is the one with greatest number of parallel spins. Hans rule is applied where orbital of equal energy are available. Maksudnya Hans rule ni hanya melibatkan degenerate orbital sahaja. Yang p orbital dengan d orbital bila dia kembar 5 kembar 3 tu lah. Sebab energy level dia sama. Arrangement yang paling stable bila lagi banyak elektron yang sama direction spin dia. Itu tak masukkan pun tak apa, just bagi tahu je lah yang Hans rule state that for degenerate orbital, electron arrange singly first before pairing up with the opposite spin. Put yang tu pun tak apa dah. Thus, the orbital diagram for N is ini, dan dalam orbital diagram dia bagi nampak lah yang ni single ni. Kalau kita tak ikut Hans, kita akan letak terus dua macam tu, tapi tak mematuhi Hans lah nanti. Untuk mematuhi Hans, elektron tu mesti letak satu sini baru satu sini. The orbital diagram for 4 outermost electron N. Ni apa dah soalan kedua kot. Draw the orbital diagram for the 4 outermost electron in element N. Hence, give the quantum number set for all these 4 electrons. Kalau tengok kat sini, N tadi 4 outermost electron dia yang ini. Ada dalam 4S dan 3D. Macam ni lah. The set quantum numbers for the 4 outermost electrons are ada dua elektron dalam 3D, 2 elektron dalam 4S. 4S ni N dia sama dengan 4, L sama dengan 0 sebab S orbital.
Bila L kosong, M pun kosong. Maksudnya ada satu ruang. Dalam ruang itu ada 2 elektron. Jadi elektron yang terlibat dalam 4s untuk elemen N ni, dua-dua spin lah, positif spin pun ada, negatif spin pun ada. Jadi set of quantum numbers untuk elektron dalam 4s ni akan jadi ini dan ini. 400 positif setengah, 400 negatif setengah. And then ada lagi 2 elektron dalam 3D. Dalam 3D ni pula N dia sama dengan 3, L sama dengan 2 sebab D orbital. Bila L sama dengan 2, M sama dengan negatif 1, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So ada 5 ruang. Tapi tengok dekat dalam orbital diagram N, bukan 5 ruang tu ada elektron. Hanya 2 ruang sahaja, hanya 2 orbital lah. Hanya 2 orbital sahaja ada elektron. So daripada 5 ni, 2 je orbital yang terlibat. Dan dalam orbital tu pula, setiap orbital yang terlibat ni ada 1 elektron je. Tapi kita tak tahu elektron tu spin yang mana, clockwise ke anti-clockwise. Dan orbital ni pun kita tak boleh kata ini yang ni 3D XY, yang ni 3D XZ. Mungkin yang ni 3D Z square, mungkin yang ni 3D X square Y square, mungkin yang ini 3D YZ. Kita tak tahu. Jadi ada 2 cara nak jawab. Sama ada untuk 3D tadi ambil mana-mana 2. Katalah awak ambil yang ini dan yang ini. Jadi set dia akan jadi 3, 2, positif 1, elektron ada 1. Tak tahu positif ke negatif. Kalau positif, positif half. Mungkin juga yang negatif half pula. Dan yang kedua, orbital yang kedua, tadi awak pilih yang ni. Jadi yang positif 2, jadi 3, 2, positif 2, positif half. Tapi betul ke spin yang positif half? Mungkin negatif half. 3, 2, positif 2, negatif half. So kalau kita pilih set-set 2, jawapan awak akan ada 4 lah, set 4, 6. Yang 4S tadi, letak N kat tengah. Yang untuk 3D pula, buat macam ni lah. 3, 21 plus setengah, or 3, 21 negatif setengah. N, 3, 2 positif 2 plus positif half, or 3, 2 positif 2 negatif half. Ataupun buat macam yang dalam jawapan asal dia ni, dia letak semua tapi dia letak O. In between ni dia letak koma, menunjukkan dua-dua tu ada. Okay. Tapi yang ni complicated sikit lah sebab banyak sangat nak kena buat apa macam kebarangkalian tu. Jadi mudah buat yang macam ni lah. Pilih je mana-mana 2. Kalau semua elektron terlibat, kena buat untuk semua ni. Okay, next, soalan 8. Element M has 15 protons. Write the electronic configuration of M3 minus. Always start with neutral atom punya electronic configuration.
Jangan terus, kita tak boleh terus tengok kat sini, okey 15 proton, maknanya 15 elektron. Bila jadi M3 plus tambah lagi 3, tambah sini siap-siap, baru kita buat M3 plus, kita tambah dengan elektron yang dah siap-siap tadi, M3 minus kan. Sini awak dah assume terus yang ni 18 elektron. Yang tu agak bahaya sebab ada atom yang dia punya arrangement dia tak macam yang kita sangkakan. So lebih tepat kalau kita buat dulu electronic configuration untuk atom dia, lepas tu baru kita buat electronic configuration untuk ion. Lepas kita tengok tambah berapa atau buang berapa dan orbital mana yang terlibat. So, kita start dengan M15. Electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Dapat 15 elektron. And then kita tengok kat sini, outermost shell dia 3p. Jadi bila jadi M3 minus nanti, M3 minus elektron dia akan bertambah 3 dalam ni. Jadi 3p6. Give a set of quantum numbers for n electron in the 3s orbital. Untuk 3s orbital ni, dia nak satu set quantum number untuk satu elektron. Dalam 3s ada dua, dia nak untuk satu elektron. So kita senaraikan dulu NLM dia. N3, L0, M0. Untuk satu elektron, mungkin elektron tu yang positif half, mungkin juga yang negatif half. Kalau dia nak dua-dua elektron, kita bagi dua set, letak N kat tengah. Tapi sebabkan dia nak satu sahaja, awak boleh bagi salah satu ataupun bagi dua-dua tapi letak hubungan dia O. 3, 0, 0, positif half, O 3, 0, 0, negatif half. State two differences between 2s and 3s. Of course, yang pertama dia punya difference dia dari segi size kan. Size 2s smaller than 3s. Yang kedua, energy of 2s smaller than 3s, lower than 3s. Itu soal nombor 8. Ya pula. Nombor 9. What do the up and down arrows represent? Electron spin. Explain why the electrons in the 2p subshell are arranged singly in each orbitals instead of being paired. Because follow Hans rule. Lepas tu bagilah definition sikit. Hans rule state that blah, blah. Suggest an ion of a different element that has the same electronic configuration as the nitrogen. Nitrogen, dia punya proton number dia 7.
elemen lain, kita takkan jumpalah 7. Sebab setiap elemen proton number dia mesti akan berbeza. Nitrogen 7, dia nak tahu ion lain, ion elemen lain. Asal dia bukan 7, tapi lepas jadi ion jadi 7 elektron. Bagilah apa-apa kan, yang paling dekat oksigen lah. Oksigen 8 proton, maknanya ada 8 elektron. Lepas kalau kita nak buang 1 elektron, jadikan 7 macam nitrogen, jadilah O+. O+ 7 elektron, sama dengan nitrogen. Jadi electronic configuration dia untuk O+ akan jadi 1s2, 2s2, 2p, 4, asalnya 4, hilang 1 tinggal 3, 2p, 3. Ataupun contoh lain, C-. Asalnya 6 tambah 1 elektron jadi 7, C-. Lepas tu objective question. Electron configuration of potassium atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Determine the number of electron in potassium atom at its ground state if the azimuthal quantum number L equal to 0. L equal to 0 maksudnya S orbital. Tengok kat sini S orbital. Ni 6. ini, yang ini 6 ke? Oh ni ada 7. 7. Depan dia A. Tak si korang nampak dah ada bold kan color tu kan. Orbital with quantum number N equal to 3, L equal to 2 and M plus 2. M ni tak memberi apa-apa function pun dekat pilihan jawapan dia, sebab M ni yang nak pilih contoh PX, PY, PZ, DXY, DXZ, itulah. Jadi yang ada ni untuk N dan L sahaja. N3, L2. L2 sama dengan D orbital. Jadi 3D. Kenapa jawapan ni 3P? Jawapan ni 3D katanya. Salah jawapan. Jawab pilih 3D kan? 3D. Which of the following represents an electron in 3p orbital? 3p orbital, N sama dengan 3, L sama dengan 1. Yang ada kat sini, yang ni je lah, N3, L1. Electrons are filled in orbital according to the following order. Yang ni yang Afbau tu lah, buat Afbau diagram tu. Untuk check balik. Kalau tak tengok kat sini pun dah boleh. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Ada A. Which principle states that electrons fill the orbitals of lower energy first? Afbau. There are several possible ways of assigning 7 electrons to 3d subshell. 3d subshell ni degenerate orbital. Untuk arrange 7 elektron, kena ikut Hans rule. The electronic configuration of cation M5+ is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. What would be the electronic configuration for M? M5+ ni, bila M hilang 5 elektron. Okay. M hilang 5 elektron jadi M5+.
Jadi nak dapatkan elektron untuk M, tambah baliklah 5 tu. Tambah lagi 5. Jadi berapa? 10, 18, 23. So cari dah kat sini yang mana yang 23. Jadilah, dia dah bagi jawapan dah. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 23. Which one of the following represents the configuration of 3 electrons of highest energy of a group 13 element in ground state? Group 13, yang ni kita ajar kan? Dalam periodic table, untuk P block, untuk group 13 sampai hujung tu, group 18 tu, yang ni P block element. P block element, dia punya group number valence elektron tambah 10 adalah group number. Jadi kalau kita ada group number, kita nak cari berapa valence elektron dia, kita tolaklah 10. Tak? Group number 10 kan? Valence elektron group number tolak 10. So, group number 13 tolak 10, 3. Jadi valence elektron dia 3. Untuk susun 3 tu dalam P block, dia akan susun dalam S orbital dulu, penuh-penuh, iaitu 2. Kalau ada baki lagi, baru dia akan letak dekat P. So, jawapan dia yang mana? Yang NS2 NP1. C ke? C. Kalau yang 3 ni tak boleh sebab 3S1 dia kena isi penuh. Ada 3S1 dia kena isi penuh. Bagi 2 elektron baru boleh pergi ke 3P. How many electrons with quantum number L equal to 1 are there in the ground state electron configuration of chlorine? L equal to 1 adalah P orbital. In electronic configuration of chlorine. Buat dululah. Cl 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Yang melibatkan p orbital ini. Total kan 11. A completely filled P subshell and half-filled D subshell contain a total of how many electrons? P subshell kalau completely filled maksudnya full lah. P subshell ada 3 shell, 3 orbital. Full maksudnya ada 6. Yang ni pula half fill D subshell. D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia punya arrangement dia half fill maksudnya separuh. Separuh 10, 5 lah. Ni totalkan dua-dua ni 5 tambah 6, 11. Habis. Okay. Ada lagi ke wujud orang ke? Yang Didat tadi sampai dah? Ada. Mana Didat tak dengar suara pun? Seorang lagi tadi, Luqman. Luqman dah. Mana Luqman?
Lukman apa lambat Lukman? Mandi Miss. Mandi. Miss. Aduh. Kau, cikgu nak buat survey kan? Alah-alah tanya sekali. Nanti assignment kita akan melibatkan handphone, smartphone dan juga laptop atau PC lah. Ada siapa-siapa ada masalah tak? Dari segi gadget ataupun apa-apa lah. Pak Yul ada yang nak kena, yang nak kena buat video dan ada yang you kena jawab ni lah, nak buat tu dalam komputer PC ke laptop ke. Kalau ada siapa-siapa yang ada problem dengan gadget ataupun apa-apalah yang berkaitan, PM cikgu Okay. Okay, madam. Kita belum lagi nak buat. Kita tajuk assignment tu chapter 7, sekarang kita baru chapter 5. Tapi get ready je lah. Nanti cikgu akan guide lah macam mana nak buat assignment tu. Tu je lah kot. Ada apa soalan tak sebelum kita stop? Tak ada. Tak ada, madam. Kalau macam tu, kita berhenti dekat ni. Pergilah sambung tidur. Cikgu pun mengantuk. Sebab tengok Netflix malam tadi. Lepas tidur pagi. Nasib baik boleh bangun pagi tadi. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum. Jangan lupa EPP. Dah buat ke belum? Alah-alah nak buat komputer tu, buatlah terus. EPP. Yang 8-week fighting tu, boleh start lah. Oh. Tak apa. Oh, cikgu tak bagi lagi Oh, ya. Cikgu tak bagi lagi. Nanti cikgu hantar dalam WhatsApp lah. Okay. Nanti korang print lah. Print out, lepas tu dapat lah, tik, simpan. Jangan biar dalam handphone, nanti dia berkarat. Tu lupa nak buat. Print tau. Okay, madam. Kalau tak nak print, salin. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Thank you, madam. Welcome. Bye. Thank you, madam. Madam. Bye.